Okey, baik. Kita sambung balik. Tadi azan Azan buat ni. Dan kita dah selesai dah solat. Okey, Ustazah sambung balik lah. Okey, selepas kita solat. Okey, baik. Ini ringkasan. Okey, nanti kan tadi Ustazah kata sebelum kita nak bina histogram atau poligon kekerapan, kita kena bina jadual kekerapan dulu. So dalam jadual kekerapan nanti dia adalah saiz selang kelas, ada had bawah, had atas, lepas tu titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Okey, Ustazah tak nak baca formula ni. Ustazah nak kita terus tengok contoh satu dalam buku teks ni. Okey, contoh satu dalam buku teks ni supaya awak lebih jelas macam mana nak buat, nak dapatkan nilai-nilai itu semua. Okey, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada cm. Okey, yang terhampir. Dia kena tulis kepada cm yang terhampir sebab dia tak boleh buat dalam cm terus sebab ketinggian logiknya memang ada perpuluhan lah. Okey, so bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, jadi seolah-olah daripada data yang ada keseluruhan ni, kita nak wujudkan, nak pecahkan kepada selang-selang kelas tertentu. Okey, supaya data itu senang dibaca. Dan dia telah tetapkan selang kelas yang dia nak adalah 6 selang kelas. Okey, so kalau kita tengok kat sini, saiz selang kelas, kalau kita nak tahu untuk setiap satu tu saiz selang kelas, kita kena ambil nilai terbesar, tolak dengan nilai terkecil, bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak bina. Okey, macam bilang pecahan data tu kita nak pecahkan kepada berapa kelas. Gitu. Okey, so kita kena perhatikan dulu daripada jadual ni, apakah nilai terkecil, kemudian apakah data yang terbesar, kita kena tolakkan dan kita bahagikan dengan 6. So kalau kita tengok penyelesaian yang ada kat sini, okey, apa yang dia buat ialah data terbesar setelah diperhatikan, kita buka, kita tengok. Okey, setelah diperhatikan, data terbesar adalah 173. Okey, kita tengok ni betul tak 173 yang tertinggi? Tak ada kan, 170 lebih lagi dah. So 173 adalah data terbesar. Okey, terbesar. Dan 145 adalah yang terkecil. Yang ini adalah yang terkecil. Okey, so data terbesar tolak data terkecil, bahagikan dengan 6. 6 ini bilangan kelas yang telah ditetapkan. Dia nak bina jadi 6. Ada keadaan soalan dia tak bagi tahu. Okey, bila dia tak bagi tahu, kita kena pandai-pandai sendirilah. Kita rasa sesuainya dibahagikan kepada berapa. Okey, so bila dia dibahagikan kepada 6, kita akan dapat 4.7. So 4.7 tu kita cari nilai yang terhampir, hampir kepada 5. So kita nak selang kelas dia dalam kiraan 5-5. Okey, jadi kat sini dia pun buat selang kelas yang sesuai adalah, okey, disebabkan paling minimum dia 145, okey, dan sesuai dengan data 5 ni kan, kita nak buat 5-5, kiraan 5-5, jadi sesuailah dia start dengan 145. Okey, katakanlah data ni dia paling minimum dia adalah 143. Kan? 143, lepas tu katalah calculation kita buat tu still dapat hampir kepada 5 juga. Jadi kita tak bolehlah start daripada 145. So sirakan yang kita kena buat, selang kelas yang kita kena buat adalah 140 lah start. So kita kena start dengan kalau dia ada 143, kita kena paling minimum start ialah 140 hingga 144. Okey, mungkin juga ada setengah orang dia tengok kenapa 140 sampai 144. So awak kira dengan jari. 140 buka jari pertama. 140, 141, 142, 143, 144. 5 kan? Okey. So didapati nanti
Okay, untuk kes ni kita start dengan 145 lah. So, kita ambil 145 hingga 149. Sama juga, kira dengan jari 145, 46, 47, 148, 149. So, ada 5. So, setiap satu ni mesti ada 5 bilangan lah. 5, 5, 5, 5, 5 sampailah paling maksimum. Nampak tadi? Macam contoh saya cakap lah. Paling tinggi 173. Tapi disebabkan kita punya selang kelas tu saiz dia adalah 5, jadi kita akan last sekali 170, 71, 172, 173, 174. Dia lebih tak apa. Yang kurang tu tak nak. Okey, so kita dah tahu selang kelas. Okey, kalau untuk KBSM sebelum ni, selang kelas ni biasanya telah diberi, dia tak suruh banner pun. Okey, so biasanya kalau KBSM tahun lepas, dia dah siap buat template jadual ni, tapi dia akan bagi dalam satu atau dua data ke, so selebihnya kita sambung. Dia juga yang keadaan macam tu. Okey, kekerapan ni adalah kita kira daripada data yang ada dalam jadual. Okey, dia boleh lepas tak? Tak lepas lah pula. Kalau saya nak kecilkan sangat, saya takut nanti ada yang tak muat. Tak lepas, tapi tak apa, kita tengok daripada sini. Okey, biasanya untuk mengira, nak mengisi kekerapan ni, okey, ada sesetengah murid dia suka gunakan bentuk berbeza. Kan awak nampak 145 hingga 149 kan. So saya tunjuk ada setengah orang dia suka 145 hingga 149. So dia akan cari. Okey, 145 dah ada. So dia pun tanda kat sini 1. Kemudian cari lagi 140 lebih, 140 lebih. Okey, ada lagi 1. So dia pun tanda. Gitu. Okey, kemudian 150 hingga 154 dia pun cari 150 hingga 154. Yang ni. Kan tanda. Ada keadaan bila kita buat macam ni, kita cari, kita tak nampak. Kita tak nampak. Sorry, ini bukan. Kita tak nampak. Kita ada tertinggal lah satu nombor. Let's say kita tak nampak satu lagi. Kita nampak 153 dengan 152. Contohlah 150 ni tak nampak. Jadi awak dah tertinggal satu kat sini. Okey, yang menyebabkan kalau satu data ni silap nanti akan menyebabkan kiraan-kiraan untuk yang lain pun akan jadi tersilap. Nantilah. Okey, untuk kiraan yang kat sini tak ada masalah sebab had atas had bawah bergantung kepada selang kelas. Sebadan atas sebadan bawah pun selang kelas juga. So ada data dalam jadual, dalam graf nanti akan berbeza. So bila dalam graf nanti berbeza, graf awak akan tak dapat jawapan yang sebenar lah. Okey, so Ustazah nak ajar cara menentukan cara mengira kekerapan yang betul. Okey, so cara mengira kekerapan yang betul adalah kita ikut flow jadual ni. Okey, 153 kita potong 153, kita tanda 153 tu jatuh kat mana dalam jadual. 153 kat sini, tanda sini. Kemudian 158 potong 158 kat sini. Itu guna kekerapan tu. 145 sini. Nampak tak? Bila kita ikut turutan, kita tak tertinggal. Sebab kita ikut nombor ni satu persatu dan kita tandakan kat mana dia jatuh. 158. Okey. 168. 161. Kita buat dulu 150. 163. 173. Okey, 173 kat bawah sikit. 173. Okey, kemudian 163 lagi. 165. 158. 152. 148. 157. 162. 156.
Okey, 156 kat sini. Bila kita nampak dia dah ada 1, 2, 3, 4, kita ikat. Potong. Itu yang kelima dia. Okey, 155. Ada lagi satu, kita tambah. 164. Okey, 64 pun sama. Dia dah ada 4, so kita potong. Tujuan kita potong ni supaya senang kita nak baca data. Okey, sebab apa? Sebab katakanlah kadang-kadang kan kita ada banyak data, kan? Nanti kita akan senanglah nampak. Bila kita nampak dia dalam kumpulan macam ni, kita dah nampak dah. Kita tak kira satu-satu. Kita dah tahu dah ini adalah 15. Kan? Lepas tu tambah lagi 2. Tambah lagi 2. So dapat 17. Okey, kalau kita tak buat longgokan macam ni, bayangkan awak nak buat macam ni sampai 15. Kan? Susahlah nak kira. Dan selepas selesai kita nak kena kira balik 1, 2, 3, 4, 5 sebab nak tulis dalam nombor kan. Tetapi dalam bentuk macam ni, bila sekali tengok je dah nampak dah 15, 17. Okey, so terus tulis 17. Tanpa perlu kita membuang masa mengira lagi sekali. Gitu. Alright, settle Okey, jadi ini cara penulisan untuk kekerapan. Kita tulis dalam nombor, tapi sebelum dapat nombor kita kena kira macam ni. So yang menjadi masalah kadang-kadang dia tak tulis macam ni lah. Dia tak buat macam ikut step yang saya buat tu, potong satu-satu. Okey, ada setengah-setengah orang dia suka buat bentuk. Kan? Saya ambil contoh sikit je lah. So contohnya, saya guna warna hijau 145 hingga 149. So yang tergolong dalam 145 hingga 149 ni dia buat bulat. 145 hingga 149 ada 2 kan. Okay. Lepas tu yang tergolong dalam 150 hingga 154 ni dia akan buat segitiga. Kan. 154. Lepas tu nanti yang 155 ni pula hingga 159 dia buat awan ke contohnya. Jadi jenuh kan. Ada yang bentuk-bentuk macam-macam. Lepas tu daripada bentuk-bentuk tu baru tanda. Okey, jadi memeningkan. Memang sebenar ada. Setiap tahun saya akan jumpa ada je orang yang buat macam ni. Okey, ada yang ada tanda macam ni lah. Kan? Lepas tu dah tak tahu dah nak tanda macam mana. Jenuh lah macam-macam rupa ada kan. Okey, jadi kalau awak menggunakan konsep yang Ustazah ajar cara nak ni sorry nama dia nama dia gundalan. Istilah dia adalah gundalan. So kalau awak dapat buat konsep gundalan yang betul macam ni, insya-Allah lebih sistematik. Kita tak perlu mencari-cari menyebabkan lama kita akan buang masa. Okey, sebab nak memastikan semua data kita dapat. Okey, yang kedua kita boleh kita tak akan tertinggal nombor dan kita akan dapat satu persatu dengan tepat. Okey, dan cepat. Okey, selesai je habis sampai 164 bermakna kita tahu data kita dah habis dah. Dan kita boleh terus tukar kepada nombor dan kita boleh terus selesaikan yang lain. Okey, baik. Seterusnya, Ustazah nak ajar tentang pengenalan istilah-istilah dalam jadual kekerapan. Satu jadual ni kita panggil sebagai jadual kekerapan. Okey, sekarang awak perhatikan. Dalam jadual kekerapan ni, setelah kita kira yang tadi ni, data terbesar terkecil, kita tolak dapat 5 ni. Saiz selang kelas 5 ni bermakna kita tahu kita ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Dengan setiap satu kelas ni saiznya adalah 5. Macam tu Okey, dan kita pula dah keluarkan kekerapan untuk dapatkan bilangan untuk setiap selang kelas. Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi awak nampak beza. Kenapa kita panggil sebagai data terkumpul yang ni? Sebab senarai set data ni tadi kita kumpulkan dalam kelas-kelas tertentu. Okey. Kenapa kita tak buat macam form 4 tu, data tak terkumpul? Sebab range bilangan data dia besar. Paling kecil 145, paling besar 173. Kalau jadual yang dulu kita buat masa form 4 tu yang tak terkumpul, kita akan buat 145.
berapa data dia. 146 berapa, 147 berapa, 148 berapa, 149. Jenuh tau kalau nak buat sampai 173. Ada berapa data, ada berapa data. Dan kalau kita perasan, ada antaranya sekali je pun. Kan? Contohlah 145 ni ada sekali je. 146 tak ada, 147 tak ada, 148 baru ada, 149 tak ada, 150 baru ada satu. Nampak tak? So nanti data dia akan jadi 100110 kecil macam ni tapi banyak. Ada setengah-setengah keadaan dia range lagi besar. Contoh kalau GSIM. GSIM mungkin orang yang paling rendah GSIM dia adalah 40 ke contohnya kan. 40 kilo ke ada 30 lebih juga. Tak apalah, Ustazah letak 40 kilo. So katakanlah yang paling besar sekali GSIM dalam kelas tu adalah katalah Ustazah ambil 80. 40 sampai 80 ni pun dah berapa banyak data. Takkan kita nak buat satu-satu. Kalau dalam data tak terkumpul sebelum ni, dia dalam set bilangan data yang tak terlalu banyak. Dan biasanya setiap satu data tu ada banyak pengulangan. Macam 145 saja dah ada berapa ramai. Atau mungkin kalau dalam satu kelas tu yang kita nak tengok ketinggian ni, memang semua orang ketinggian dia hampir sama. Contohnya ketinggian dia ialah 145 hingga 150. Tapi untuk range yang ini kan 145 hingga 150, tapi bilangan muridnya ada 20 orang. Kan, so dia akan memungkinkan 145 ada ramai, 146 ada ramai, sampailah 150 ni cukup 20 orang. Jadi bolehlah menggunakan set data tak terkumpul. Fahamkan beza tu dulu. Okey, so sekarang ini bila melibatkan range data yang luas, jadi dengan setiap satu data itu bilangan orangnya tak ramai, maka lebih sesuai kita gunakan jadual kegerapan untuk set data terkumpul. Kita kumpulkan kepada kelas-kelas. Harap jelaslah tu ya. Ustazah dah patah balik dah cerita betul-betul dah. Okey, so kita tengok kat sini. Ada 6 selang kelas. So daripada 6 selang kelas ini, kita tengok dalam satu selang kelas ni, dalam satu selang kelas ni 145 hingga 149. Apa yang kita sebut? Paling kecil 145, paling besar 149 untuk kelas yang ini. So yang paling kecil ini kita panggil sebagai had bawah. Yang paling besar ini kita panggil sebagai had atas. Nampak tak? Untuk setiap satu selang kelas dia ada had bawah dan had atas tersendiri. So kalau kita tengok yang ini 160 hingga 164. So 160 adalah had bawah, 164 adalah had dia atas. Had dia, had ataupun nilai maksimum minimum dia dalam kelas tersendiri. Okey, titik tengah pula. Titik tengah ni kita boleh dapatkan satu dengan cara formula. Formula. Apa formula titik tengah? Had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah tambah had atas bahagi 2. So kita try kira So untuk dapatkan titik tengah, ialah had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. So kita try salah satu untuk yang ni lah. Katakanlah nak check untuk dapat yang ini. So had bawah dia adalah 145. Tambahkan dengan had atas ialah 149. Kemudian kita bahagi 2. Okay, try tekan kalkulator. Yes, tekan kalkulator. Dapat satu exact number 147 ini. Okay, selain daripada ini, kita tahu bahawa saiz selang kelas dia 5. So kalau kita guna jari je pun boleh. Jari kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So katalah kat sini 145. 145, 146, 147, 148, 149. So kat sini apa dia? 147. 147. Nampak? 145, 146, 147, 148, 149. Inilah tengah-tengah dia. 147. Gitu. Dengan jari pun boleh. Dengan calculation macam ni pun boleh. Okey. So selesai. Had atas, had bawah, titik tengah. Okey. Apa itu pula sempadan atas dan sempadan bawah? Okey. Kalau tengok takrifan, sempadan bawah adalah had atas kelas sebelum
tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Sempadan atas pula, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepas bahagi 2. Apa benda ni kan? Okey. Kita tengok dulu sempadan bawah. Sempadan bawah tadi dia kata had atas kelas sebelum bahagi dengan had atas kelas itu. Okey, kita ambil contoh yang ini untuk selang kelas yang ini. Okey, untuk dapatkan sempadan bawah, untuk dapatkan sempadan bawah ialah had atas kelas sebelum. Apa dia had atas kelas sebelum? Ini had atas dia. Had atas dia 154. Tambah dengan had bawah kelas semasa. Kelas ini 155. Tambah 2 ni bahagi 2. Means that dia nak tengok titik tengah antara had atas sebelum dengan had bawah yang sedang kita tengok ni. Okey. So 154 tambah 155 bahagi 2, kita akan dapat 154.5. Nampak tak? So paling senang kita boleh anggap sebagai turutan nombor. Kalau dalam pembaris kan, kalau kita ada pembaris, contoh kita ada pembaris, so dekat sini adalah 153, kemudian 154, 155, 156. Okey. Kita punya kelas 150 sampai 154. Satu benda. Satu jadual. 150 sampai 154. Kemudian 155 sampai 159. Antara 154 dengan 155, so tengah-tengah dia ni kita nak tengok apa dia. So basically dengan cara kita tengok nombor ni saja, kita boleh nampak 154, 155, so tengah-tengah mesti 154.5. Gitu je. Okey. Jadi kita dah boleh dapat. Okey, cuba awak perhatikan kat sini. Untuk set data ini, untuk set data ini kan, untuk set data ini dia punya sempadan bawah adalah 154.5. Okey. Dia punya sempadan atas ialah 159.5. Mana datang 159.5? Antara 159 dengan 160. 159 tambah 160 bahagi 2. Dapatlah 159.5. Ataupun tengok je, ini 159, ni 160. So tengah-tengah dia 159.5. Okey. Yang mana bila kita tengok nilai kat sini, 154.5 sama dengan kat sini. Sebab kiraan untuk sempadan bawah selang kelas ini dengan sempadan atas kelas sebelumnya, kiraannya adalah sama. Nak dapat sempadan atas ni, kita akan ambil 154 tambah 155 bahagi 2. Tapi istilah dalam ayat formula dia 154 had atas kelas yang kita nak cari tambah dengan had bawah kelas sebelumnya bahagi 2. Tapi untuk yang ini kita akan gunakan formula had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas semasa bahagi 2. Macam tu. Okey. Senang cerita, dia adalah sempadan-sempadan dia lah. Sama lah macam kalau kita tengok peta Malaysia kan. So peta, ini adalah negeri tertentu, ini adalah negeri satu lagi kan. Okey, contohlah Selangor dengan Perak. So Selangor dengan Perak kita ada sempadan. Sempadan inilah borderline antara kat sini ialah 154, kat sini 155. So antara dia ni adalah 154.5. Macam itulah konsep sempadan ni. Okey, baik, selesai So kita pun boleh isi. Okey, kebiasaannya juga salah satu tips, kebiasaannya juga nombornya adalah dalam satu pattern yang sama. Sebab dia mengulangi saiz
kelas yang sama kan, nampak tak? 145, 149, 150, 154. Bila lepas 154, dia kita akan ambil 15. 15 apa? 155, 159. So dia pengulangan macam yang kat atas kan. Lepas tu 160 ni pun pengulangan macam yang kat sini. So dia akan ulang-ulang satu set. Okey, had bawah pun sama, nampak? 145, 150, 155, 160. So biasanya kita tak kira detail untuk setiap satu, dan kita akan terus copy pattern dia. Kan dah nampak 145, 150, tahulah 155 dan seterusnya. So begitu jugalah untuk yang titik tengah pun. Kalau sini titik tengah ada 147, sini 152, mesti 157, 162, 167, 172 dan seterusnya. Okey, so sepadan bawah pun sama, sepadan atas pun sama. Okey, baik, selesai. Setakat ini jelas dan faham bahagian ini. Okey, so kita teruskan. Okey, kepada membina jadual kekerapan longgokan. Okey, untuk membina jadual kekerapan longgokan, satu set data ni juga kita boleh bina jadual kekerapan longgokan. Okey, daripada katalah dia bagi satu jadual kekerapan yang dah siap, yang mana umur daripada 10 hingga 59 dan dibahagikan kepada 5 kelas. Okey, setiap satu kelas ni ada saiz selang kelas dia adalah 10. Kan 10 hingga 19, 20 hingga 29, 10. Okey, so kekerapan untuk setiap satu, maksudnya umur 10 hingga 19 ada 4 orang, 20 hingga 29 ada 5 orang dan seterusnya. So kekerapan longgokan ni apa? Kekerapan longgokan ni ialah kita longgokkan mengikut kelas-kelas sikit. Maksudnya kita ambil daripada yang pertama, ni kan ada 5 kan tadi kan. So yang pertama dengan kedua kita kumpulkan sekali. Lepas tu kita ambil pula pertama, kedua, ketiga. Lepas tu pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas tu sampai semua sekali. Macam tu, longgok. So kekerapan yang pertama 4. So kita tak boleh nak longgok apa-apa sebab dia yang pertama. So kita salin je. Okey, bila masuk yang kedua, kekerapan yang kedua ni adalah 5. Ni kan 5. Okey, untuk dapat longgokkan kita akan tambahkan daripada yang pertama. Okey, yang pertama tadi 4, kita dah transfer kat sini. So 4 tu yang kita tambah dengan 5. So dapat 9. Okey, kalau awak nak terus tambah 4 dengan 5 ni terus pun boleh. Tapi nanti kalau untuk yang bawah-bawah susah sikit lah nak buat macam tu. Sebab contohnya untuk 17. Tadi kan saya kata yang ketiga tu adalah kita tambah pertama, kedua dengan yang ketiga. So kalau kita nak dapat 17 ni, sebenarnya kita kena tambahkan ini. 4 tambah 5 tambah 8. Tapi rugilah, buang masa kalau kita nak buat 4 tambah 5 tambah 8. Sedangkan dekat selang kelas yang kedua ni kita dah kira dah kekerapan longgokan pertama dengan kedua kan, kita dah tambahkan dah 4 dengan 5. So 4 dengan 5 kita dah dapat 9. Jadi why not untuk dapatkan longgokan yang selang kelas ketiga ni, kita tambah je lah 9 dengan 8, instead of kita tambah 4, 5 dengan 8. Faham sebab itulah munculnya anak panah ni. Okey, so lagi penting untuk yang nombor yang makin bawah kan, selang kelas yang last sekali. Kalau kita nak dapatkan kekerapan longgokan, kita kena tambah semua sekali. Tapi cara yang paling efektif ialah kita ambil yang kekerapan longgokan sebelum, sebab kekerapan longgokan sebelum adalah kekerapan yang telah dilonggokkan daripada selang kelas pertama sampai ke 4. So kita tinggal tambah dengan kekerapan kelas semasa sahaja. So 24 tambah dengan 3 dapatlah 27. Begitu. Okey. Jadi sekarang ni yang dilonggokkan ni. So contohnya kita ambil yang 17 ni. Apa maksud 17 ni? 17 ni bermaksud terdapat 17 orang berumur 39 tahun dan kurang. Maknanya 39 tahun ke bawah. Okey, kita kumpulkan semua sekali. So kalau 27 apa pula? Umur 59 ke bawah. Ada seramai 27 orang. Gitu. So ini sahaja pengenalan untuk jadual kekerapan. Yang mana data dalam jadual kekerapan ini kita akan gunakan untuk mengira atau untuk melukis histogram. Jadi sekarang kita tengok apa itu histogram. Okey. Histogram. Apa itu histogram? Histogram ialah satu perwakilan grafik
yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Dia guna palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan suatu kelas. Dan langkah-langkah untuk membina histogram, yang pertama kita perlu cari apa? Sempadan bawah warna-warna. Kita perlu cari sempadan bawah dan juga sempadan atas setiap selang kelas. Kemudian kita pilih skala yang sesuai untuk paksi mencancang, menegak. Yang menegak tadi mewakili apa? Mewakili kekerapan. So seterusnya, kekerapan tadi kita wakilkan dekat paksi mencancang. Kemudian wakilkan kekerapan padanya dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Okey. Kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan pada paksi mengufuk. Okey, kemudian kita lukis. Okey, so sekarang kita nak tengoklah macam mana cara nak lukis ni. Oh, belum lagi. Okey, kita tengok dulu poligon kekerapan tu apa pula. Sebab dia nak buat sekaligus. Okey, beza sebab kalau yang KBSM dulu kita settle histogram dulu. Bila dah settle histogram, dah pandai lukis histogram, baru kita tengok poligon kekerapan. Tu saya terus tengok tadi. Okey, kita tengok pula poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni kita nak tengok beza dia. Poligon kekerapan ni apa pula? Dia adalah satu graf memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Okey, so dia guna garis lurus dengan cara menyambungkan apa? Titik tengah setiap kelas. Okey, pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Hujung atas setiap palang dalam histogram. Okey, so kalau tengok pada takrifan ni, seolah-olah kena bina histogram dulu baru boleh buat poligon kekerapan. Tapi kalau tak ada histogram pun kita boleh bina poligon kekerapan. So apa kita nak buat? Tandakan titik tengah pada palang setiap selang kelas. Kemudian tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Ini sangat penting. Titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Nanti kita tengok apa dia ni. Dan kemudian kita nak lukis garis lurus, dia sambungkan titik-titik tengah bersebelahan. Okey, tak apa, jangan risau, kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan maklumat tersebut. Okey, so kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama, contoh 3. Jadual kekerapan menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam direkodkan oleh kamera pelangkap had laju dalam sebatang lembur raya dalam satu tempoh masa tertentu. So, dia suruh wakilkan dalam histogram dan poligon kekerapan. Dan dia dah bagi tahu dah skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, kebiasaannya kita tengok dulu jadual yang telah diberi. Dia dah bagi jadual yang umum. Yang ni maksudnya dia dah kumpulkan dah. Okey, so daripada jadual ni biasanya kita akan buat jadual kekerapan. So bila nak bina jadual kekerapan, buat dalam menegak. Sebab senang kita nak kalkulate yang selebihnya. Okey, so antara maklumat penting yang awak perlu ada dalam jadual kekerapan adalah titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Had atas, had bawah tak payah sebab kita boleh nampak kat sini. Sini dah had bawah, sini dah had atas. So tak payah. Okey. So, teruskan kepada maklumat ini sahaja. Okey. Dan satu lagi nanti kita akan tambah kat sini adalah kekerapan longgokan. Bilangan kereta ini sebenarnya mewakili kekerapan lah kita panggil. Okey. So, kita akan tambah satu lagi nanti kekerapan longgokan untuk membina OGIF. Tapi untuk histogram dan poligon kekerapan sekarang kita tak perlu tambahkan kekerapan longgokan lagi. Okey. So sekarang ni kita nak tengok macam mana cara nak bina histogram dan juga poligon kekerapan daripada jadual ini. Ustazah akan guide awak. So kita tengok step pertama. Okay, step pertama kat sini, kalau tadi kita tengok takrifan, kita ambil sempadan. Okay, so awak tengok kat sini,
kita ada data 70 hingga 79, paling minimum dan paling maksimum 120 hingga 129. Yang mana untuk 70 hingga 79, sempadan bawah dia adalah 69.5. So ini yang paling lowest lah nilai dia. Jadi kita akan start dengan yang ini. Dan sempadan atas yang paling tinggi ialah yang ini. So kita akan berhenti dekat sini. Nampak? Paling minimum, paling maksimum. So kita akan start dengan 69.5. Awak tak perlu risau. Jarak antara sifar hingga 69.5 ni berbeza. Sebab kat sini dia akan abaikan. Bahagian sini dia akan abaikan, dia akan memang terima sahaja kita start dengan bacaan yang terawal. Okey, so bacaan awal kita adalah 69.5 dengan jarak 1 petak. Awak tengok ni graf ni dia ada petak, 1 petak, 1 petak, 1 petak ni. So setiap 1 petak, cuma kat sini dia tak nampak sikit. Okey, so setiap 1 petak ni yang ini kita panggil 2 cm. Jarak dia kita sebut sebagai 2 cm. Sekejap kita naik atas balik. Tadi dia dah bagi tahu dia punya skala. Okey, 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk yang paksi X. Okey, 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Kebiasaannya kita take note untuk paksi mencancang 10 kereta. Untuk paksi mengufuk, kita tak take note sangat. Sebab apa? 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk, maksudnya 2 cm ni ialah 1 petak tadi yang saya cakap tu. Saiz 1 petak tu 2 cm. 1 petak tu kita kena dapat 10 km, 10 km. Okey, kat sini kalau kita take note bahagian ni, ada orang tersilap. Dia akan buat pada paksi mengufuk kan macam ni kan. So bila 10 km, dia akan buat 10, 20, 30, 40. So ini salah, tak boleh. Okey, yang kita tengok, sebab tu Ustazah kata tadi, yang kita take note betul-betul adalah paksi mencancang. Bila dia kata 10 pada paksi mencancang, maksudnya bahagian paksi mencancang ke atas ni memang kena ikut 10, 20, 30. Macam tu. So ini betul. Tetapi yang bahagian mengufuk salah. Sebab paksi mengufuk kena tengok sempadan. Kita akan buat sempadan. Okey, so kita nak buat sempadan. So kita tak boleh ambil 10, 20, 30, 40. Sebab data ni sendiri pun bermula dengan 70. So kalau kita start 10, 20, 30 ni, bayangkan berapa banyak dah terbazir ni. 10 sampai 40 sampai 70. Kosong je. Tapi kita nak kira sampai ni 129, dan kertas graf kita hanya muat 8 petak sahaja. Okey, jadi keyword dia kat sini. Okey, keyword dia kat sini, kita hanya tengok yang betul-betul adalah pada bahagian paksi mencancang. Paksi mengufuk tak payah tengok, follow sahaja selang kelas. Yang ni, selang kelas ni kita follow. Okey, sebab biasanya saiz selang kelas adalah sama dengan skala paksi mencancang yang diberi. Okey, tadi kan ayat dia apa tadi? 2 cm mewakili 10 km per jam. 2 cm mewakili 10 km per jam. So kalau kita tengok saiz selang kelas ni 70 hingga 79, memang saiz dia 10 pun. Okey, setiap satu ini saiz selang kelas dia adalah 10. So dah mewakili lah 10 km per jam. So sekiranya kita buat 69.5 hingga 79.5, cuba awak kira beza dia. 79.5 tolak 69.5. Yes, dapat 10. 10 km per jam ini adalah saiz selang kelas dia, dan dia menepati skala pada paksi mencancang. Gitu. Skala pada paksi mengufuk. Mengufuk. Saya betulkan maklumat pada paksi mengufuk.
Mencancang yang tegak. Okey, so dia memang dah ikut dah 10-10. Sebab tu bahaya kalau kita baca ayat 2 cm kepada 10, takut awak tulis 10, 20, 30. Kena pula data dia memang start daripada 10, 20. So tak nak. Sebab dia akan jadi salah lah cara kita baca. Okey, so ini pentingnya awak tulis 69.5 dulu dan 79.5. Nampak tak, kita akan ambil sempadan bawah, sempadan bawah, sempadan bawah, sempadan bawah, sempadan bawah, akhir sekali bawah ambil sempadan atas. So kita akan follow semua sempadan bawah, cuma kita completekan dengan sempadan atas. Okey, sebab kita nak lukis nanti bar dia adalah mewakili sempadan bawah sampai sempadan atas. So antara 69.5 hingga 79.5 ni kan, 69.5 ini nilai kekerapan dia adalah 5. So kita tandakan macam tanda macam ni sikit lah, tag sikit kan, 5. Lepas tu antara 79 ni adalah 10. So kita tanda 10 kan. Asalnya kita tanda-tanda macam tu je dulu. Dan lepas kita dah tanda-tanda ni, nanti kita dah nampak dia berhenti kat mana. Okey, kemudian kita pun sambungkan. Kita mesti garis dengan pembaris dan mesti lurus. Lurus, lurus, lurus. Betul, dapat. Okey. Beza antara histogram dengan graf bar. Awak pernah belajar graf bar kan? Graf bar mudah kan? Okey, graf bar ni dia punya graf jarak-jarak. Sebab data dia antara satu sama lain tak berkait. Data antara satu sama lain tak berkait. Contoh kita nak bilangan murid yang suka makan nasi lemak, yang suka makan mi goreng, yang suka makan nasi ayam contohnya kan, yang suka makan roti canai. So bilangan ni, data pada bahagian paksi mengufuk ni tak berkaitan antara satu sama lain. So dia tak boleh rapat lah, dia kena jarak-jarak macam ni. Sedangkan untuk data histogram ni, dia memang bersambung-sambung kan, dan kita dah dapatkan dia punya sempadan pula tu. So sebab kita pun dah tengok juga sempadan bawah untuk selang kelas ni adalah sama dengan sempadan atas untuk selang kelas yang pertama ni, gitu. Okey, jadi dia bersambung-sambung dan kita boleh sambung lukis. Okey, nanti Ustazah akan guide lah cara nak melukis histogram ni. Okey, seterusnya untuk poligon kekerapan pula, dia sama macam histogram, cuma kalau kita tengok kan, 69.5 hingga 79.5 ni, yang ini, untuk data yang ini, okey, titik tengah dia adalah 74.5. So 74.5 kat tengah-tengah. Sekejap Ustazah besarkan supaya awak nampak. Okey, sekejap Kalau kita perhatikan, setiap satu unit, Ustazah saja besarkan. Okey, setiap satu unit, yang ini, jarak sini ke sini tadi kita katakan 2 cm kan. Setiap 2 cm ni kita ada 10 unit kecil. Okey, so setiap satu ni mewakili nilai-nilai tertentu. So kalau daripada sempadan ni sampai kepada sempadan yang ini 10 lah jarak dia, dan memang petak ni pun ada 10, maksudnya setiap satu ni mewakili satu unit lah. Kalau di sini 99.5 bermakna, sekejap dia stuck pula. Bermakna, mana pen saya? Dia terstuck sekejap. Bermakna data di sini adalah 69 lepas 69 apa? 70.5. So kat sini adalah 71.5, 72.5, 73.5, dan di sini nanti adalah 74.5, 74.5, 75.5, 76.5, 77.5, 78.5 dan 79.5. Okey, dekat 74.5 ni kita tandakan dia punya kekerapan.
Okey, beza dengan histogram tadi, kita terus ambil daripada 69 hingga 79, Ustazah kata tanda sikit kan. Lepas kita dah tanda sikit, so kita boleh tanda keseluruhan. Kita sambungkan macam tu. Okey, tetapi untuk poligon kekerapan, dia ambil titik tengah. So daripada 69.5 hingga 79.5, apa titik tengah dia? 74.5 mesti di tengah-tengah, dan di sini kita terus naikkan. So bacaan di tengah-tengah garisan ni, kat sini adalah dia punya plot untuk poligon kekerapan. Okey, begitulah seterusnya untuk setiap satu saiz kelas yang lain. Okey, tetapi poligon kekerapan ni kita kembali semula kepada takrifan poligon. Okey, cuba awak ingat balik, apa itu poligon? Apa itu poligon? Poligon adalah sambungan titik-titik antara titik ke titik sehingga akhirnya membentuk satu bentuk geometri tertutup. Poligon ni sendiri adalah satu bentuk geometri tertutup. Dan dia tak boleh garis melengkung. Tak boleh garis melengkung. Semuanya mesti garis lurus. Dan dia tertutup. Okey, sekiranya kita follow data yang ada, data yang kita ada hanyalah yang ini daripada 74.5, lepas tu naik 10 kan, naik yang ni lah. Yang atas semua ni. Sekiranya kita sambungkan bucu ke bucu ni, kan, titik-titik ni kita sambungkan, akhir sekali nanti pada graf ni kita dapati dia akan berhenti macam ni je. Kau bayangkan ni, dia berhenti kat sini je. Okey, so dia tergantung. Jadi itu sebabnya kita perlu tambahkan selang kelas sebelum dengan selepas. Dengan kekerapan kosong. So kalau titik tengah kat sini 74.5, bermakna titik tengah kat sini adalah 60, hilang balik lah. 64.5. Dekat 64.5 disebabkan tak ada dalam data, jadi kita letak kekerapan kosong. Sini pun kekerapan kosong. Bila wujud saja kekerapan kosong, maknanya kita boleh sambung. Yang ni pun wujud saja kosong, kita boleh sambung dan dia akan membentuk poligon. Macam tu. So di sini membentuk poligon. Okey. Jelaslah kat situ harap-harapnya. Abaikan yang tak berapa kena ni. Okey, sebab saya tak guna garisan. Okey. So jelas sampai situ? Okey, next. Okey, ini langkah-langkah untuk membina poligon kekerapan. Okey, tak payah tengok sebab dia sama je, cumanya beza dia kat sini dalam jadual tu kita ambil titik tengah saja. Okey, daripada titik tengah tersebut ni kalau poligon kekerapan tanpa histogram So kalau poligon kekerapan tanpa histogram lagi senang lah sebab kita akan ambil je kekerapan kemudian kita ambil titik tengah. Itu tak perlukan sepadan atas sepadan bawah. Okey, cumanya keyword kat sini yang awak perlu tekankan adalah kena tambah ni. Tambah selang kelas awal dengan tambah selang kelas akhir dengan kekerapan kosong. Kekerapan kosong ni. So dapatkan titik tengah dia je. So titik tengah 47 ni kosong. Titik tengah 52 ni 2. Okey. Dan seterusnya. Macam dapat titik tengah ni? Macam yang tadi kita bincangkan lah, sama ada menggunakan formula atau terus kira sahaja. Sebab saiz dia kecil, boleh guna dengan jari je. 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5. So tengah-tengah dia adalah 47. So once dah dapat 47, 52 ni, awak boleh follow je. 57, 62, 67, 72, 77 dan seterusnya. Okay. Dan caranya ialah lagi senang, iaitu kita buat X saja. Okey, dari segi penandaan ni memang digalakkan untuk buat X. Okey, ataupun selain daripada X awak boleh buat bulat. Bulat pun boleh antara dua. Okey, yang tak boleh adalah awak buat star. Macam ni. Star ni tak nak. Sebab bila star ni dia mengelirukan. Kan? Star. Macam ni.
mengelirukan sebab nanti kita nak sambung lagi garisan. Okey. Utamanya kat sini, garisan yang awak sambung-sambungkan ni mesti menyentuh titik dia tu. Titik yang sebenar. So kita tak nak kalau macam contoh titik dia kat sini, so yang awak sambung tu, yang awak gariskan tu kat sini. Sini. Lepas tu nanti awak sambung lagi satu pula kat sini. Ini dikira tidak menyentuh titik. So sambungan tu dia kena betul-betul sambung dekat persilangan titik tersebut. Titik tu bersilang kat mana, so kat situlah awak kena sambungkan. Kita tak nak titik tu kat sini, yang ni sambung sini, lepas tu yang ni naik sini. Nampak? Dia tak bercantum. So bila dia tak bercantum, inilah yang dia akan tolak markah. Sebab tak ada dah tempat lain dia nak tolak, so senang-senang kan. Okay, baik. So habis, kita terus kepada bahagian menjawab soalan lah. Kita nak melukis. Okay, yang ini disuruh bina jadual kekerapan longgokan, jadual kekerapan. Okay, tak apa, kita skip dulu. Okay, so nanti awak cuba jawab soalan nombor 3 ni lah. Nombor 3 ni tricky sikit untuk awak sebab dia menggunakan perpuluhan kecil. Okay, dia menggunakan perpuluhan yang kecil. Okay, walau tak apa, tak ada masalah pun perpuluhan yang kecil. Cuma awak still kena maintain, kena tahulah maklumat dia. Maksudnya kita tahu yang ini memang had bawah, ini memang had atas. Okay, yang ini adalah had bawah untuk selang kelas ni. Jadi sempadan dia berapa? So awak tengok kat sini 5.04, 5.05. So kita tak boleh simply ambil macam tu je. So awak kena ambil yang sebelum 5.04, ni 0.5, so tambah je 5 kat belakang. Okay, ataupun guna calculation yang betul lah. 5.04 tambah 5.05 bahagi 2. Memang awak akan dapat 5.045 ni lah. Okay, ini adalah sempadan bawah dia. Okay, dan sempadan atas dia pun samalah, 6.045. Kan? Okay, 6.045. So kalau awak nak bina nak bina histogram nanti, histogram awak ni akan start daripada 5.045, kemudian 6.045 kan. So nanti untuk yang ini ni akan dapatlah untuk data untuk 2. Kan ni untuk bacaan yang 2 dekat awak punya Pak Sim mencancang. Okey. Cumanya kat sini awak kena tengoklah dia nak kepada berapa. Kan dia kata 2 cm kepada 20 orang pada Pak Sim mencancang. Maksudnya Pak Sim mencancang kita adalah 20. Saya betulkan kalau 20 maksudnya 20, 40 dan seterusnya lah. Okey, bila 20 maksudnya untuk awak lukis bar dia kecil lah. Bar ni kan setiap satu ni kan ada 10 petak. Ada 10 petak. So bila dia 10 petak, so bila 10 tu dah mewakili 20, maksudnya half of it, 50 ni, 5 ni mewakili 10. Dengan jarak 5 ni mewakili 10. Maknanya satu unit kecil tu mewakili 2. So memang satu petak kecil bawah lah, betul-betul satu je. Satu petak kecil bawah itulah yang awak punya awak punya histogram pertama. Kecil je yang pertama. Yang kedua pun kecil je, 4. Kan? Sebab dia ada selang kelas yang terlalu tinggi. Sampai 90. So awak buat je. Tak apa, try buat. Try buat untuk dapatkan dia punya histogram. Okay, sebab saya nak tengok cara awak lukis, jadi saya nak awak untuk soalan nombor 3 ni awak bina histogram saja. Poligon kerapan tak payah. Okay, lepas tu nombor 4 ni awak bina poligon kekerapan. Okay, so ada 2 soalan lah. So untuk soalan 3 ni bina histogram, soalan nombor 4 ni awak bina poligon kekerapan. Jadi kita nak bina yang berbeza-beza. Okey, habis.
kita masuk yang terakhir. Kita nak mentafsir. Okey. Bila kita nak huraikan satu data terkumpul, penting untuk kita kenal bentuk taburan. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, ini daripada hasil poligon histogram yang telah diperoleh. Dia sekadar nak memberitahu kita bentuk-bentuk histogram itulah. Okey, bentuk taburan data adalah simetri jika bentuk dan saiz taburan adalah hampir sama apabila dibahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan. Bentuk taburan pula adalah pencong jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujung yang lain. So ini kita panggil sebagai histogram simetri. Awak guna konsep yang awak faham je. Kalau simetri ni maksudnya bila kita bahagi dua, kiri kanan tu dapat sama. Kan? Macam konsep kupu-kupu. Kan? So dia bahagi dua dapat sama rata kiri kanan. Okey, yang ini pun sama. Bila bahagi dua dapat sama. Sama ataupun hampir sama. Dia tak semestinya betul-betul sama. Hampir sama pun diterima. Okey, so ini panggil histogram simetri. Yang ni pula kita panggil sebagai histogram pencong. Pencong ni apa? Sebab pencong ni adalah salah satu data yang tinggi sangat kemudian rendah. Rendah kemudian tinggi. Dia macam memencong ke sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey. So, masuk kat sini, okey, kita nak tahu pencong tu. Pencong ni belah mana? Pencong ni belah yang rendah. Okey, pencong ke kanan. Ke kanan tu dia menurun. Pencong ke kiri. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga berbentuk U, berbentuk J. J ni lebih kepada pencong ke kiri lah. Okey. J songsang. J songsang ni lebih kepada pencong ke kanan. Okey, dan juga bimode. Bimode ni ialah dia ulangan dua kali. Mode itu berulang dua kali. Bi kan dua kan? Mode ada dua. Dia ada naik, turun, lepas tu naik balik. Sebab kebiasaan histogram ni dia sekali je. Okey, tapi dia ada dua macam ni. So kita nak tafsir sahaja. So kita tengok kat sini. Contoh dia ni. Raja menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara. So, kita nak tengok antara dua perenang ni lah. Okay, dalam dua acara ini. Okay, so yang pertama ialah gaya kuat lentang. Yang kedua ialah gaya bebas. Okay, diperhatikan soalan kat sini yang dikata nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Jadi, cara dia ialah kita buat pemerhatian sahaja. Kita tengok, kita bandingkan antara dua graf tersebut. Okay, so kita dapati bahawa bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang adalah bentuk apa? Dari segi bentuk ni sendiri pula dia tak ada cerita detail kan kat kita. Dekat tadi nota dia tak ada. Tapi saya maklumkan je lah juga. So bila tadi kan dia ada bentuk U kan. Kat atas tadi dia ada bentuk U. Bentuk U ni bila keadaan dia kat bahagian tepi tinggi, kat tengah rendah kan. Dia kat tepi dia tinggi, kat tengah dia rendah. Yang ni kan, yang ni bentuk U. Ini kita panggil sebagai bentuk U. Ini bentuk U. Okey, bila mana macam ni keadaan dia, ini dipanggil sebagai bentuk loceng. Sebab dia membentuk macam loceng. Kan, dia membentuk macam loceng. Macam loceng kan. So ini kita panggil sebagai taburan bentuk bagi yang pertama ni bentuk loceng. Okey, gaya kuat lentang. Ustazah tulis KL je. Gaya kuat lentang ini ialah loceng, berbentuk loceng. Yang gaya bebas pula, gaya bebas apa? Gaya bentuk apa? Bentuk seragam. Ke Ustazah yang tak tersebut tadi seragam ni macam ada tadi. Oh, ada. Ni dia dah sebut dah.
Ni kan simetri ni ada dua tadi kan. Simetri satu dia naik turun, kemudian dia macam ni. So yang macam ni kita panggil bentuk loceng, yang ni bentuk seragam. Loceng, seragam, dia ada bentuk U, bentuk J, J dengan J songsang, lepas tu bimode. Yang mana J dengan J songsang ni adalah pencong. Okey. J adalah pencong kiri. J songsang adalah pencong kanan. Ingat pencong tu dekat mana dia memencong, dekat mana yang dia pendek, yang dia kecil, yang terpotong. Okey. Seterusnya B. Acara manakah mempunyai serakan masa catatan lebih luas? So awak tengok antara dua ni, serakan catatan masa yang lebih luas kat mana? Okey. So jawapannya 100 meter gaya kuat lentang ni lah mempunyai serakan yang lebih luas. Sebab apa? Beza masa yang dia ambil adalah lebih besar. Okey. So kat mana kita nak tengok beza dia? Kita tengoklah data yang paling besar kat sini, masa dia adalah 104.5. Paling kecil kat sini adalah masa. Sini lah masa. Okey. Masa kat sini 99.5 hingga 104.5 ni kita tengok daripada sini sampai ke sini, kan paling besar julat masa dia. Sedangkan di sini adalah 69.5 hingga 89.5 je, kecil je. Okey, dan yang terakhir sekali soalan dia, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara mana yang menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Okey. So yang lebih baik adalah gaya bebas. Okey. Sebab apa? Sebab kita tengok setiap perenang ni, kita ada 6 orang perenang, semua dapat catatan masa yang lebih kurang sama. Okey. Sedangkan untuk acara 100 meter kuat lentang, ada beberapa orang catatan masa dia banyak ni. Ada beberapa orang catatan masa dia macam ni, ramai kan, 8 orang dekat catatan masa sini. 8 ke 7 orang dekat sini. Yang catatan masa yang tinggi sangat, yang lama sangat ni, ada berapa orang lain lagi. So bilangan-bilangan orang ni tak sekata, menyebabkan prestasi dia kurang baik lah. Sedangkan yang ini prestasi dia konsisten. Semua dapat range masa yang hampir sama. 6 orang catatan masa ni, 6 orang catatan masa ni, tak ada yang sikit sangat. Gitu. Okey. Next. Ini pula contoh untuk kita mentafsir poligon kekerapan. So dia bagi satu data poligon kekerapan. Harga jualan rumah yang dijual di 2 buah kawasan berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. So dia buat 2 terus poligon kekerapan, dia buat perbandingan. So soalan yang pertama dia tanya, nyatakan, saya kecilkan sikit je. Okey, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, kita tengok penyelesaian kat sini, dia bagi tahu jawapan dia. Bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A. Kawasan A warna merah Kawasan A ialah, nampak ni, turun belah sini, belah kanan turun. So pencong ke kanan, manakala kawasan B rendah kat sini, tinggi kat sini. So pencong ke kiri. Okey. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Serakan jualan rumah di kawasan A dan kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai taburan yang berbeza. Okey. Selain daripada awak jawab hampir sama, mungkin awak cakap kebanyakan data untuk kawasan A ni harga jualan dia lebih rendah kan. Sebabnya dia punya harga dia, banyak harga yang lebih rendah dapat terjual berbanding dengan kawasan B ni harga jualan yang lebih tinggi, yang paling banyak unit rumah. Okey. Seterusnya, pada pendapat anda, kawasan manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Kita nampak dah lah kat sini kan, yang nilai yang rendah ni adalah kawasan luar bandar lah. Nilai yang tingginya adalah kawasan bandar. So kat sini dia terus cakap kawasan A mewakili kawasan luar bandar kerana harga rumahnya rendah. Kawasan B, kawasan bandar kerana harga rumahnya adalah tinggi. Gitu je. Dia macam banyak logik-logik je lah sebenarnya. Okay. So selesai. Okay. Saya rasa sampai di sini sahaja kita punya perbincangan pada hari ini. Yang ini bahagian
bahagian latihan untuk mentafsir graf. Okey, so kalau awak nak faham, awak boleh cubalah jawab soalan ni. Okey, apa yang dimaksudkan, apa yang awak dapati daripada graf yang telah dilukis. Itu sahaja bahagian mentafsirkan graf. Sekejap kita tengok ya. Ni dah next, dah masuk dah bahagian OGIF. So OGIF kita akan masuk next class. Okey, diam tak diam ni pun dah 1 jam dah saya bercakap. Okey, jadi Ustazah tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr. Okey, so ingat satu latihan tadi yang awak kena buat iaitu melukis histogram dan juga poligon kekerapan. Muka surat 203 buku teks. Okey, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.